إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم آله الكرام شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ولا حول ولا قوة إلا بالله. حسبنا الله على الله توكلنا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif qala sallallahu alaihi wasallam. Dan kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu situ. Ayo apa dah? Dan kata Maimun bin Mahran situ. Rahimallahu ta'ala, man lam yarda biqada falaysa lihaqqihi dawa'un. Man lam yarda biqada, barang siapa tiada reda dengan qada Allah Ta'ala, maka dalam batin hati dia ada i'tirad, kerana tidak ada taslim dengan qada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berlaku. Maka bila tidak ada begitu, maka tiada ada bagi jahilnya itu obat. Di kulli da'in dawa' fatadawwa'u. Maka kejahilan tentang ini tidak ada obat. Maknanya apa? Bahaya sangat. Seorang yang tidak duduk betul-betul dalam makam taslim dan reda kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab nihayah perjalanan ini adalah menyerahkan diri kepada Allah Ta'ala, gantungan hati kepada Tuhan saja. Iza zikirallahu wajilat qulubuhum wa iza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Dia bertawakal, berpegang, bergantung, rida, qada dan semua terima, masuk habis tu. Atau tanda dia ahlillah, orang masuk dalam mengenal Tuhan senang. Dan kata Sayyidina Abu Darda radhiyallahu an, zarwatul iman as-sabr lil hukm war rida bil qadar. Iman yang tinggi, zirwah, mana kemuncak. Kalau lembu tu panggil goh itu, yang paling tinggi. Itu ialah sabar bagi hukum Allah Ta'ala. Jarayaul qada, berlakunya qada pada diri dia, semua dia sabar. Dan rida dengan qada, ini dipanggil taraki. Disebut cara taraki, mana bawah sabar, atas rida. Reda lagi tinggi, makam reda lebih tinggi daripada makam sabri. Orang sabar gemuk boleh kurus dan kalau sabar ni gemuk boleh kurus. Tapi orang reda ni apa? Orang mati dia gemuk-gemuk. Orang masuk dia sihat, dia lentan, dia tak ada apa, dia senyap duduk dalam qada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana tidak ada komen, tidak ada detikan dalam kalbi dia walaupun sedikit. Bahkan dia terima dengan tenang, dengan nikmat akan segala qada Tuhan. Itu sebab dia kata kemuncak dia sampai peringkat dan man wa ainal ata, mana jadi atak bagi dia. Dan dia boleh lebat lagi, bertalazzus. At-talazzus bil balayat tahaqqukun birridha. Berlazat dengan bala-bala tu apa? Qada tu. Tuhan letakkan di bala susah, Tuhan letak dia sakit, orang senang dia susah, orang sakit dia orang sihat dia sakit, dan seterusnya. Sampai peringkat dia boleh berlazat. Itu mana dia tahqiq dalam maqamur ridha. Dia nak sama tu, hatta yastawiya indahu al-faqr wal ghina. Sama bagi dia fakir dengan kaya supaya Tuhan letak di dalam keadaan dia susah, tak ada apa-apa. Dan Tuhan letak di dalam keadaan kaya pun dia tak ada apa-apa. Susah dia tidak mengendalikan makrifat dia dengan Tuhan, dan senang tidak menghanyutkan dia daripada jalan Tuhan. Betul. Itu ahli makrifat yang sebenarnya. Kalau dia bergoyang lagi, belum begitu, tu kena masuk suluknya air. Kena sulukkan dia betul-betul. Jalankan kalbi dia. Sebab kalbi bila menghadap Tuhan, dia akan duduk itu.
Ya, hatta yastawi indahu al-mana' wal ata. Sama bagi dia tuan uluh, tuan tarik sama. Tuan uluh dia nampak albir, tuan tarik dia nampak apa? Nampak apa? Al-qahri lah. Dan mata a'taka asyhadaka birra wa mata mana'ak asyhadaka qahra. Ya, bila tuan beri sebenarnya boleh tayangkan kita nama dia albir. Kalau dia beri nikmat kita tak nampak nama dia albir, maka butalah mata hati orang tu. Kalau dia tarik nikmat kita, beri susah, kita tak nampak nama dia al-qahar, maka butalah orang tu. Dia kena nampak dua-dua. Jadi fi kulli zalika muta'arifun ilai, dua-dua keadaan dia makrifat dengan Tuhan. Itulah kehendak Tuhan. Uhibbu an urifa fa halaqal khalaq. Aku kasih aku dikenal, sebab tu aku jadikan hamba ni supaya dikenal siapa aku. Maka dia mengenalkan kita dalam dua perkara. Dia tolak, dia bagi pun kita kenal, dia tarik pun kita kenal. Okey tu. Jangan dia bagi dia tak kenal, dia menyasar babas. Dia tarik orang tak kenal juga, dia melawung menjerit, itu tak kenal. Sebab orang yang kenal ni dia tenang. Dan sebab apa dia tenang? Dah masuk syurga yang disegerakan lah, jannatul muajjalah, makrifah tu lah. Ya, dalam syurga mana ada benda yang menyusahkan, mana ada benda yang merisaukan, mana ada tension, tak ada dalam syurga. Tempat nikmat, maka syurga yang disegerakan makrifah. Bila masuk makan makrifah, tenang hati dia. Ya, kaya dengan miskin serupa, dan sakit dengan sihat serupa. Sebab apa? Dua benda ni tidak mempengaruhi qalbi dia yang telah disinarkan nur makrifat. Ya, sebab dia sendiri bersedap dengan Tuhan, berlazat dengan Tuhan dia, dengan lain tak ada. Dia tak ambil lazat dengan makhluk. Dan ya, kita ambil orang yang mengambil lazat dengan makhluk, orang tu bodoh. Ya, bila makhluk dia akan hilang. Bila hilang macam kita kasih pada seorang, lepas tu orang tinggal kita meninggal balik, tak pasal-pasal bodoh. Ya. Kau pergi sangkut hati kau dengan makhluk apa? Tu kerja bodoh panggil. Pasal tu ulama sufi besar, bila satu orang datang menangis kat dia, dia kata kenapa? Dia pun cakap, ya Sayyidi Syekh, guru saya dah meninggal. Siapa suruh kau berguru dengan orang mati? Ya, kita ingat Masya Allah, siapa guru kau meninggalkan? Tak, siapa suruh kau guru orang mati? Ambillah ilmu daripada Al-Hayyul Ladzi la Yamut, pada zat yang hidup yang tak mati, huwallahu ta'ala. Mana maksud dia apa? Ambillah ilmu kemuncak, ilmu laduni, terus lagi Tuhan. Laduni tak akan dapat melainkan sinaran kalbi kita kena bersih. Itu nak lanyak tu dalam suluk, ya, tembak betul-betul biar dia terbuka habis. Dan ya, sehingga kita tak nampak dia je. Berjalan dengan dia, duduk dengan dia, segala-gala dengan dia. Barulah betul duduk ni. Selagi hati kita diikat dengan makhluk, orang tu tak akan dapat kebahagiaan ruhani, tak akan dapat. Tuhan tak akan buka. Padamkan yang lain dengan dia. Maka dulu kat rumah kan sikit-sikit dah masuk sana, duduk sekarang suluk kau duduk dalam kelambu tu, tala betul-betul. Ya. Banyakkan apa? Simbahan, lelehan air mata, rindu dengan Tuhan. Ya, itu kena ada tu. Sebab orang yang tak ada rindu dengan Tuhan, maka dia akan terketinggalan jauh dalam makrifat. Al-khali ani syauq muakharun. Al-khali, orang yang sunyi, kosong. Kalau botol apa? Botol minyak wangi itu apa? Al-khali anil alkohol gitu. Makna apa? Minyak dia tak ada alkohol, kosong, tak ada alkohol, sah waktu semayang. Al-khali anil alkohol. Sini al-khali anil syauq, orang yang kalbi dia tak ada syauq dengan Tuhan. Muakharun, orang tu tercorot belakang tinggal. Ya, jauh belakang, orang dah sampai, dia tak sampai ni. Takut dia tak sampai, malaikat maut sampai dulu. Ya, itu kena apa? Kosongkan kalbi kita lain daripada dia, menghadap tepat dengan dia, berlazat dengan dia, bermanja, bernikmat dalam dia. Itu dalam kelambu, tempat tarik itu. Tarik masuk kelambu, menghadap betul-betul dengan Tuhan. Ya. Orang dulu suluk kami seronok, masuk suluk, apa tak suluk, tempat khas untuk kita bermesra dengan Tuhan. Kan, tak ada gangguan. Kan, tak ada jumpa orang cakap, tak ada banyak zikir, tarik dengan dia je. Ya. Dan kata Abdul Aziz Ibn Abi Daud, laisa sya'an fi aklil khubzil syair wal khal wala fil lubsil suf wal syar, walakin asy-sya'an fir ridha anillahi wa azza wa jalla. Bukanlah darajat orang yang sufi yang tinggi itu tertentu dengan makan roti tepung syair,
Bila kita tengok dia makan roti tepung syair, tepung kasar, wah hebat Sufi. Belum lagi, Sufi bukan letak kat tepung. Sufi letak kat kalbi dalam. Ya, kita kena bersihkan dalam betul, jangan ada dia dengan Tuhannya, baru Sufi betul. Ya, ini makan tepung pakai baju koyak, hati kat makhluk. Biar orang pandang aku zuhud, biar orang tengok aku ni hebat, aku ni macam wali, tu apa tak guna. Ya, dia nak kalbi tempat tilik Tuhan, berjaga-jaga. Ya, Tuhan tilik, dan Tuhan tilik bila? Full time. Tak ada satu saat pun kita terlepas daripada tilikan basar Allah SWT. Sentiasa ditilik. Maka awas, jangan kotorkan dia dengan iltifat. Ya, jangan kotorkan dia dengan berpaling kalbi daripada. Setiap-tiap saat hati dengan dia. Ya, dengan makhluk tu saya dalam jalan. Sebab tu penting zikir dalam, jangan putus. Habis. Dan juga ya, dia makan tepung syair, makan cuka khal, ya. Dia khal ni orang meniaga khal, dia pakai hadis, satu hadis, dia ada dua hadis tu. Khal ni sebaik-baik makan, satu lagi khal ni Nabi kata sebuk-buk makan. Ya. Sebab apa? Dua keadaan berbeza. Satu orang kaya, orang datang rumah dia angkat khal dia. Nabi kata ni sebuk makan, mana kau bakhil. Dia banyak makan lain kau tak keluar kan, itu maksudnya. Ya, sebaik-baik tadi segini sebab obat. Kan sebab bakhil kau jadi bakhil, benda lain boleh keluar yang sedap, keluar yang tu kedekut. Itu maksud dia. Dan tiada tertentu di dalam memakai kain suf. Ya, dia pakai kain sufi kan, kain bulu tu kan. Ya. Dan kain bulu, tetapi adalah martabat orang sufi yang tinggi itu di dalam reda. Reda apa? Amrun qalbiyun. Ya, mana urusan kalbi, sampai dia rasakan bahawasanya apa, berlazat dengan bala tu nikmat, baru dia duduk makan reda tu. Dia kena bala tu dia lazat. Ya, dia sakit tu dia lazat. Keluar mulut dia alhamdulillah albasani libasal aulia. Ya, segala puji bagi ya Allah, engkau sarungkan aku pakaian kekasih-kekasih engkau. Duduk taraf tu dia betul. Ya. Pas lagi dapat nikmat, wah, bila kena bala monyok, itu semua angin nafsu ni. Yang seronok dengan benda lahir ni nafsu. Yang derita dengan tak ada nikmat lahir ni nafsu. Ya, kalau dia dengan nafsu, maka dalam mulki dia boleh naik alam malakut. Kalau dia main rohani dia pergi alam malakut, alam atas sana. Lagi dia tawan dengan bawah, tak ada. Itulah kita nak gembat dalam kelambu tu, tembak dan dia Allah jangan putus. Ya, biar dia mampat betul. Sehingga dia berjalan, dia nampak dia dan nampak dengan basirah, ya, muraqabah musyahadah dia. Habis. Dan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, ma ubali ala ayyi halatin asbahtu wa amsaitu min shiddatin aw rakha'in. Ni kalam Sayyidina Umar radhiyallahu an, tiada aku hiraukan, aku tak peduli, aku tak berkisah pun, ya, atau barang apa kelakuan di dalam berpagi-pagi dan di dalam berpetang-petang, sama ada dalam kesusahan atau kemurahan, dalam senang sakit ke ataupun senang ke sedap ke apa, tak, itu aku tak kisah. Sebab apa? Sebab dia sedang berkisah dia dengan Tuhan ni. Yang ni adalah aku reda, itu maksud dia, daripada segala perbuatan itu, sama ada ia dalam bala atau dalam nikmat. Sama je bagi dia. Dia dapat pandang nikmat dengan bala sama, sehat dengan sakit sama, apa dia boleh duduk jalan ahlillah. Dia duduk jalan tu, tunggu Tuhan akan buka berbagai-bagai kurniaan rohani dan, ya, berdentum-dentum dia terbuka, dia dapat ni. Ya, tu Swiss itu. Maknanya apa? Walhasil dia kena lepaskan tu je makna fariq qalbak minal aghyar, kosongkan batin hati kamu daripada makhluk. Ini semua benda makhluk dan bersedap dengan makhluk, dia takkan sampai ke Tuhan. Ambil kesedapan dengan Allah. Dia. Dan kata Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirran, izastawa indahu al-mana' wal ata', faqad radiya 'anillahi ta'ala. Apabila bersaan pada tegah dan beri, sama aja. Tuhan beri dia nikmat jadi kaya raya, dengan Tuhan tarik dia tinggal kering kemarau tu dan supa tak ada apa. Tidak menjejaskan kalbi dia, bahkan dia makin rapat Tuhan. Sungguh dia telah reda akan Allah. Berreda tu pakaian awliya. Dia duduk makam reda, sebenarnya dia sedang disarungkan pakaian kekasih waliullah. Ya, sama je dan. Dia kalau dapat wah tu harap macam nak keling dapat gaji. Dia nak keling gaji.
Anak keling dapat gaji tau. Dia turun bukit pun dia kayu bersikal lagi. Dah turun dia berkayu macam orang gila. Tu. Allah. Kalau dia kena apa bala pula dia macam keling karam. Tahu keling karam? Keling kaman nama dia. Dia satu istilah dia. Ada tempat tu kan nama dia kaman keling. Dia kalau naik bas dia dorang ni kan. Nak pecah bas tu. Warung pecah bas tu dia dorang ni kan. Orang lain temenung. Dia macam orang gila kan. Macam tu lah. Mana dia sukut diam tu. Dengan qada ta'ala itu tanda orang arif. Sebab kita minta tu Allah maj'alni min ahli tajarrud. Jadikan kami orang yang tajarrud, mana bersunyi dengan Tuhan di kalbi kita. Ya, wajizib qulubana anin nazar wasukun ilaiha. Dan tarik minta Allah Taala sentap dalam kalambu minta ya wajizib qulubana ya Allah sentaplah daripada kalbi kami. Ya, sukun ilaiha. Ya, wajizib qulubana anin nazar. Minta Allah Taala sentap kalbi kita, jangan memandang-mandang makhluk, minta Tuhan sentap buang. Sukun dan selesa dengan makhluk buang pum. Kita nak apa selesa dia dengan Tuhan dia. Sukun ma Allah. Tu yang kita nak kerja dalam kelambu kan. Tembak dalam zikir. Hatta yastawiya sehingga sama bagi dia. Sini pula dia kata apa? Istiwa sama ya, tak ada sama makna dia. Ya iza stawa indahu al-mana wal ata faqad radiya 'anillahi ta'ala. Ya sama bagi dia redha. Sebab apa dia dah no comment tuan saja. Man arafallah kalla lisan. Siapa kenal Tuhan kalla lisanu, kelu lidah dia. Mana kelu lidah no comment. Ya dia tak ada komen apa. Apa Tuhan datang cantik bagi dia. Sebab sedang berlazat dengan af'al. Ya. Mata dia memandang luar, memandang kepada asar, mata dalam dia memandang muasir. Bahawa dia selamat. Kalau mata dalam tak pandang Tuhan dia habis tuan. Ya, bahaya paling besar bila kalbi kita tidak reti menghadap Tuhan. Itu bala paling besar dalam hidup seorang. Sebab tu nak prepare biar dia kenal. Dan kata Ja'far bin Sulaiman Adha'i bagi Rabi'ah, dia kata apa? Pamata yakunul abdu radiyan anillahi ta'ala qalat iza kana sururuhu bin ni'mah. Bila ada hamba Allah Ta'ala itu redha daripada Ta'ala, maka berkata ia apabila ia suka dengan kena bala. Ya. Iza kana sururuhu bin nikmah. Bukan nikmah tu, nikmah. Nun qaf. Situ apa? Nun ain. Tu nikmah, nikmah. Nikmatun tu mana bala. Kalau nikmatun tu nikmat. Situ apa? Oh tu bil musibah, bukan nikmah. Tak ada. Sama lah tu. Makna sama. Musibah, nikmah. Kalau nikmah itu nikmat. Kalau nikmah nun qaf. Beralif nun qaf. Dua titik tu nikmah. Nikmatun mana bala ya. Bala lah. Ya, waktu bila seorang tu betul-betul tahqiq dalam redha sama dengan mana? Iza kana sururuhu bin nikmah atau bil balayat. Bila dia berseronok dengan bala atau seronok dengan ujian Tuhan, dapat kena bala, alhamdulillah. Ada orang ni tuan, 1000 tak jumpa seorang. Dia kena bala mula dah alhamdulillah, masya-Allah. Kau sarungkan aku ya Allah pakaian kekasih kau. Ya, sebab dalam hadis Nabi kata apa? Ya. Apa dalam hadis Nabi tuan? Ya. Orang yang paling kuat diuji oleh Ta'ala di kalangan para Nabi. Inna asyaddan nas bala'anil anbiya sumal ansar pala amsar man kana fi dini subha ishtadda bala'u. Orang yang paling kuat diuji coba Ta'ala di kalangan Nabi-Nabi dan Rasulullah. Dan orang yang mengikut jalan, ditunggu Tuhan aku test dia. Tuhan turunkan bala satu-satu. Bala tu untuk apa tu? Litakrib, untuk diduduk dalam makam takrib, makamul qurbi. Siapa redha dengan bala, dia layak duduk makamul qurbi, makam kehampiran rohani dia dengan Tuhan. Kalau dia kena bala menglihat lagi, pening, tension, termenung, oh tu belum lagi. Tu makam ikan puyuh. Dia termenung lagi dan belum jejak lagi makrifat dia. Ya. Tu test orang tu tengok kita lah bila kena bala kita rasa tuan. Ya, kita rasa betul nikmat, lazat. Minta jangan, ya. Minta tu temerang ulangan Tuhan, bagi kan mampu itu tu. Ya, jangan minta, tapi dia tahu itu kita berseronok. Di situ ada berbagai futuhat. Satu bala tu 1000 rahmat dalam tu. Tuhan ampun dosa kita, diangkat martabat kita, didekatkan kita dengan dia, masya-Allah. Ya, tu pandangan apa tu? Pandangan arif billah. Kalau pandangan nafsu, oh jangan buat pasal gitu.
Kau jangan ikut jalan tu, mati kau gitu. Orang sedap-sedap tak pasal-pasal duduk dalam kelambu. Orang tidur, ya, orang bagi nikmat tidur. Yalah, kau tidur dalam kelambu sempit-sempit buat apa, jangan kubur. Wah, tu baral bimbangang campur tolol. Ada orang bunyi tu tak pasal-pasal siksa diri gitu. Ya. Lepas tu kau tanya pasal kau puasa je. Tak pasal lapar-lapar makan je lah kata. Kan? Kalau nak makan kendang kau, dah kepala otak nafsu kau tu nak sedap je semua. Tu tak payahlah kau puasa, pergi makan je lah. Orang puasa kau ke darah je lah, senang. Kan? Itu pun tak faham. Cakap bila guna apa? Zulmatun nafs, kegelapan nafsu telah bunyi dia. Tapi kalau cakap bin nuril ma'rifah, lain bunyi dia. Ini cakap dengan nur ma'rifah tadi. Bila lagi? Apabila suka dengan kena bala. Sebab apa dia suka? Sebab dia sarung. Orang yang kena bala ni sedang disarungkan oleh Allah akan pakaian kekasih Allah. Tak seronok ke? Raja sarung kan kita pakaian istana tuan. Oh, dia ambil, dia buang. Ni apa dia kata? Dia ambil baju tu, baju koyak dia pakai, baju buruk. Ya, baju buat kanan lembu dia pakai. Tu bodoh. Raja sarungkan dia pakaian hebat, ya. Tu. Seumpama suka ia dengan dapat nikmat. Habis dah tu. Itu di antara apa? Sedikit kupasannya. Itu Rabi'atul Adawiyah punya huraian dan ya. Dia perempuan tapi makam dia waliyah dan dia nabiyah tak ada, waliyah. Ya, wali perempuan. Hebat. Satu hari wali, seorang wali nak minang dia tuan ni. Nak meminang Rabi'atul Adawiyah. Dia beri syarat satu je. Ya, satu soalan. Kau dapat jawab soalan aku terima peminangan kamu. Kalau tak dapat, kau pergi balik itu. Silakan dia, apa soalan dia? Kau tahu tak aku mati besok beriman atau tidak? Puas soalan dia pun aku lalu. Itu tak dia nak jawab. Tak boleh jawab, kau pergi balik hari dia. Dia hambat kawan tu balik dia. Ya, mereka benda ni yang tu besar bertumpu. Akhir al-ibra bil khawatim. Kiraan manusia ke syurga atau ke neraka jahanam tu dikira di mana? Di ujung umur tu. Yang tu penting, itu maksudnya. Kau tumpu yang tu lah lagi penting. Ya, di balik hari dia. Itu di antara Rabi'atul Adawiyah ni. Wali-wali cerita pelik-pelik kan, sebab dia apa? Dia tenggelam dalam nur terang. Bakalam dia selap-selap pula dengar pum pum. Ya. Setelah dia jalan ke pekan, tiba-tiba dia tunjuk kat orang tu. Hei, dia kata, ya aduullah. Hei, seteru Tuhan, kau nak berperang dengan Tuhan ni, dia kata. Kawan tu terpinga-pinga pasal. Rupanya kawan tu ada luka kat dahi. Jadi dia balut kepala dia. Jadi nikmat Tuhan kata tunjuk, kau kena balik sikit, kau nak tunjuk tu pekan ni. Tuhan tunjuk Tuhan kena kau bala kan. Kau nak berperang dengan Tuhan, terkejut kawan tu. Baru dia terasa, masya-Allah. Ya. Seninya hati arif billah atau arifah sama dengan seni hati itu. Ya, dia tengok kau tunjukkan balik macam kau nak istiharkan Tuhan bagi balik kat kau. Yang Tuhan bagi nikmatkan kau tak cerita. Ya, tu macam-macam style dia orang. Sebab apa tu? Dia cakap daripada kebersihan ruhani dia cantik. Kalam-kalam dia tu tergentak. Sebab kalam awliya ada sepatah dua, kita ingat sampai ke mati kan. Ya, sampai ke mati. Kalau abang mursyid apa? Kau jangan berani-berani nak lupakan Tuhan. Ya, dia mencakap mengemang mulut-mulut kan. Ya, kau jangan berani-berani nak lupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kau jangan buat tak perasan dengan Tuhan ini. Dia mencakap dia macam tu. Ada satu wali dia berjalan kan. Dia pikul satu kayu besar. Dia ada orang pun tegur ada, ya Syekh, apa nak buat kayu buat berat tu? Pikul buat apa tu, dia kata. Dia kata yang kau pikul tu lagi berat. Dia cakap macam tu orang faham dah. Yang kau pikul tu lagi berat kata. Mana dosa yang kau pikul tu lagi berat. Aku punya kayu ni tak berat kata. Dia cakap macam tu turun senyap tu. Masuk turun dalam kalbi tu. Mak dia bercakap tu dengan nur. Dia cakap yang kau pikul tu lagi berat kata. Orang tu perasan. Dosa yang kau pikul tu lagi berat daripada kayu kau pikul ni. Itu kalam-kalam awliya habislah ya. Kemudian syahdan makna suka hati itu akan qada ta'ala dan kadarnya, ya sekira tiada ia mengekali akan segala perbuatan yang diperlakukan oleh Ta'ala atasnya dan orang yang lain daripadanya kerana sekalian perbuatan yang wuku jatuh dalam dunia itu ialah sekaliannya perbuatan Allah Ta'ala, ya, dan wajib ia reda akan perbuatannya dan jangan ia menyangkali akan dia seperti kata Syekh Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullah ta'ala kata surah laisar rida annahu yahassu bil bala innama rida annahu la ya'tarid innahu la ya'tarid ala hukmin wal qada, ya. Kemudian syahdan wallahu alam. Kita dekat insyaallah pakai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Sayyidina Maulana Muhammadin ala alihi wasallam. Allahumma ighfir lana Allahumma salli ala inna khairal Qur'an. Alhamdulillah. Allah Karim. Ya Rabb. Alhamdulillah.